Hai guys, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam OBTV. Macam biasa, OBTV akan menyajikan kisah-kisah menarik berlaku sepanjang minggu ini. Tak kisahlah di Facebook, Twitter, Instagram dan juga TikTok. Dan macam biasa juga Ira, kita akan berkongsi dua kisah viral. Dan story yang pertama, apa dia Ira? Story pertama mengenai seorang kanak-kanak ni dibuli sebab tak reti cakap bahasa Inggeris. Teruk kan? Macam tu sekali ya. Dan story yang kedua mengenai seorang pelakon terkenal Bollywood ni, dia diugut bunuh. Siapa tu? Kalau korang nak tahu, so jom kita layan OBTV. Jom. Okay guys, untuk story OBTV yang pertama, kita nak bercerita mengenai isu bercakap dalam bahasa Inggeris atau macam orang kata cakap orang putih lah. Gitu. Orang putih kata practice makes perfect. Kalau orang nak gelak tu, biarkan sahaja. Yang penting kita kena belajar untuk improvekan diri kita. Nampak? Nampak kan? Yes, seterusnya Ira. Tapi kan, lain yang terjadi kepada seorang kanak-kanak ni tau. Di mana seorang ibu di Singapura nekat untuk membuat laporan polis selepas anaknya yang berusia 10 tahun menjadi mangsa buli 4 pelajar sejak tahun lalu. Gara-gara tak pandai bertutur dalam bahasa Inggeris. Ibu mangsa dikenali sebagai Ma membuat keputusan untuk melaporkan perkara berkenaan kepada pihak polis selepas anaknya mengalami kecederaan pada bahagian muka ketika pulang ke rumah. Memang yelah, ibu mana yang tak sedih bila lihat keadaan anaknya balik pada sekolah tu. Betul tu. Dan disebabkan tiada tindakan diambil, anaknya semakin teruk dibuli. Yelah, sebab kanak-kanak tu macam tak takut dan terus membuli kan. Dan banyak lagi kecederaan yang berlaku pada anaknya. Selain daripada itu, si ibu membuat keputusan untuk melaporkan perkara berkenaan kepada pihak polis dan kes terbabit masih lagi berada dalam siasatan. Bimbang nama akan tercalar disebabkan kes buli. Pihak sekolah serta ibu bapa rakan segelam membuat permohonan maaf kepada keluarganya. Ya, bukan itu sahaja. Pihak sekolah antarabangsa terbabit turut memaklumkan bahawa pihak sekolah tidak akan bertolak ansur dalam kes buli inilah, serta menyatakan keselamatan serta kebajikan pelajar merupakan keutamaan mereka. Semoga kes ini mendapat pengajaran lah. Kes buli ni macam tak perlu lagi lah. Patutnya kita hapuskan je kes budaya buli ni. Sebab Betul. apa? Dia membawa keburukan lebih daripada kebaikan. Betul, saya setuju tu. Okey guys, untuk berita yang seterusnya, cakap je pasal Bollywood kan, mesti ramai orang kenal nama-nama seperti Datuk Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amitabh Bachchan, Aishwarya Rai, Kajol. Wah, ramai kan? Kalau saya cakap ni sampai esok tak habis ni kan. Dari zaman dulu hinggalah sekarang, nama-nama mereka kekal relevan dalam dunia perfilman di India. Filem lakonan Shah Rukh Khan manalah kan? Kalau cakap pasal Bollywood, Shah Rukh Khan lah kan. Filem lakonan Shah Rukh Khan yang mana merupakan filem favourite Ira? Kalau saya lah, tak lain tak bukan Kucu-Kucu Hota Hai. Tapi tahukah anda bahawa Shah Rukh Khan mendedahkan dia pernah menerima ugutan bunuh pada suatu ketika dahulu. Biar betul. Betul tu Ira. Ni bukan dalam filem Bollywood. Ni memang merupakan pengalaman Datuk Shah Rukh Khan yang tidak dapat dilupakan. Menurutnya, dia menerima ugutan daripada kumpulan gangster terkenal di India, iaitu Abu Salam, gara-gara menolak tawaran berlakon untuk berlakon dalam sebuah filem lah. Dia terpaksa menolak tawaran tersebut kerana pada ketika itu dia sibuk menjalani penggambaran untuk filem Dil To Pagal Hai, Dil Divana Hai. Macam tu dunia lagu kan. Nak buat macam mana sebab sibuk kan. Memang masa tu tak ada sebab banyak syuting kan. Yes. Tapi nak tahu tak kenapa Shah Rukh Khan masih selamat? Sebab apa? Sebab komitmen yang ditunjukkan Shah Rukh Khan dalam membina kerjayanya sebagai pelakon. Mungkin salah satu sebab dia terselamatlah tu kan. Dan sikapnya yang dilihat terlalu baik. Abu Salam akhirnya dia membuat keputusan untuk membatalkan ugutannya terhadap Shah Rukh Khan. Nampak tak? So Datuk Shah Rukh Khan ni ditolak dengan cara yang baik. Bukan ditolak macam tu je. Okey, aku tak boleh. Ada sebabnya, sebab itulah. Dan juga sebab apa? Sebab Datuk Shah Rukh Khan ni telah menaikkan nama negara India dan juga Bollywood. Betul. Sebab itulah dia rasa macam okey, tak apa, kita biarkan dia. Macam tu. Baiklah guys, berita pertama OBTV untuk minggu ini. Beberapa minggu lepas, sebuah orang kata band legend lah kat Indonesia datang ke Malaysia untuk membuat konsert, iaitu
Dewa. Lepas tu dengan cerita akan banyak lagi band-band yang legend-legend yang power-power daripada negara seberang akan datang ke Malaysia untuk membuat konsert. Tapi kan sehari selepas konsert Dewa tu, dengar cerita giliran artis yang comel pula nak buat konsert kat situ. Okey, wow. Tak lain tak bukan, artis itu adalah Fazura. Tapi apa yang mencuri tumpuan ramai adalah gelagat suami kepada Fazura. Inilah yang awang tadi tu. Ini yang kita cakap awang tadi. Awang filem. Di dunia realiti ni adalah Fatah Amin. Yang mana dia membuat kejutan sebagai tanda sokongan buat isteri tercinta. Apabila kita lihat Fatah Amin melutut sambil orang kata menghulurkan sejambak bunga kepada isteri tercinta di atas pentas sewaktu konsert berlangsung. Dan selain itu di ruangan komen ramailah netizen kita mula buat kerja. Tapi kali ini lain. Kali ini ramai yang komen menitipkan doa agar pasangan ini kekal hingga ke akhir hayat. Sweet kan netizen pun kan. Tapi itulah kalau sesiapa saja yang follow mereka di akaun social media ni, mereka memang akan selalu nampak yang Fazura ni selalu support each other. Setuju. Sebab kalau kita tengok Fatah Amin ada orang kata filem ke apa untuk orang kata galangan, promosi dan sebagainya. Fazura mesti ada datang menyokong suami tercinta. Untung dapat suami macam tu. Yalah, untung dah dapat suami penyayang kan. Mesti menjadi kegilaan dan orang kata dambaan setiap gadis di luar sana yang belum kahwin lah untuk dapat suami macam ni kan. Jangan cemburu lah. Carilah seorang yang macam tu Mungkin ada. Ada, cuma mungkin belum sampai waktu. Benar. Baiklah guys, kita beralih ke berita OBTV yang seterusnya. Bagi anda yang selalu mengikuti perkembangan Johan dan juga isterinya Ozlin di sosial media, ramai sedia maklum yang mereka ini memang satu pasangan yang sangat pemurah, Dan. Benar. Dan walaupun mereka ni jaranglah memuat naik konten-konten macam ni di Instagram, tapi ramai yang berkongsi video mereka melakukan kebaikan. Baru-baru ini Hot FM telah menganjurkan piknik hot yang turut disertai oleh Johan, Farah dan AG di Taman Metropolitan Kepong. Event tu dimeriahkan lagi dengan persembahan antara barisan penyanyi-penyanyi terhebat Malaysia lah. Antaranya Wani Hasrita, Kakak Azraf, Andi Binadi dan ramai lagi tu Patch. Dan ramai lagi yang telah memeriahkan piknik hot. Tapi apa yang mencuri perhatian warganet adalah sikap Johan berkongsi rezeki dengan anak-anak kecil yang hadir ke taman tersebut. Dan menerusi video yang dimuat naik di akaun TikTok Farid Sinclair nama dia. Okey. Anda boleh tengok yang Johan sedang berjalan sambil menghulurkan wang bernilai RM5 kepada pengunjung-pengunjung cilik dia. Untunglah adik-adik tu dapat duit raya Patch. Duit raya boleh beli dessert, boleh beli aiskrim, boleh beli aiskrim. Boleh beli aiskrim Malaysia. Dan kalau kita tengok dekat ruangan komen, rata-rata warganet menyifatkan Johan ini memang seorang insan yang pemurah. Betul. Dan di samping itu peminat juga rata-rata mendoakan agar Johan sekeluarga sentiasa dimurahkan rezeki. Amin, insya-Allah. Saya ada juga baca komen dari netizen ni, dia mengatakan besar pahala orang kata dalam memberi sedekah kepada anak-anak kecil ni. Betul. Dan kalau diorang nak tahu betapa besarnya pahala tu, memanglah kadang-kadang kita tak boleh nampak kan. Betul. Tapi itulah sebenarnya banyak kebaikan yang kita dapat dari berkongsi dengan orang ni. Kalau nak tahu, kena cuba. Betul. Kena cuba baru tahu. Betul. Okey guys, berita OBTV yang pertama. Alhamdulillah, baru-baru ini penyanyi dandut orang kata yang legend kat Malaysia sebenarnya, iaitu Mas Hidayu telah selamat diijab kabulkan dengan pasangannya yang bernama Muhammad Sufyan Issa yang merupakan penerbit eksekutif TV3. Bos ni Patch. Bos, lebih dikenali dengan nama Abang Pian lah di kalangan staf Media Prima kan. Betul. Tapi kan dengar cerita keseluruhan majlis perkahwinan kedua-dua mempelai dianggarkan tu tak berapa, Dan? Berapa? Dianggarkan mencecah angka hampir lebih 7 juta ringgit daripada pelbagai pihak. Ini termasuklah lokasi, catering, busana dan juga aksesori. Tapi Patch, ada benda yang lagi hebat tau Patch. Lagi hebat? Ada. Tahukah anda Mas Hidayu dikatakan menjadi artis pertama yang mengenakan veil terapung ketika mengenakan busana perkahwinan pada majlis resepsi baru-baru ini. Dahsyat betul. Memang dahsyat. Dan menurut perancang perkahwinan yang juga merupakan pereka busana, Okey. Anas Abdullah, dia menggunakan 18
biji belon untuk menerbangkan veil berkenaan. Ini belon yang helium tu lah. Supaya terapung gitu kan. Dan telah mengambil masa selama 3 hari untuk latihan je. Untuk latihan nak terbangkan veil tu. Maknanya semua orang tak payahlah pegang-pegang sebab ada yang terapung tu. Dah mudah dah, tak payah nak pakai anak-anak kecil comel kan. Sekarang sendiri terapung. Mami memang nampak hebat, awesome orang kata kan. Apapun kita kat OBTV nak ucapkan tahniah dan selamat pengantin baru. Baiklah, tadi pun kita tengok Mami dah happy. Cerita kali happy-happy ini, tadi. Kita happy-happy lah. Tapi kali ni kita nak kongsikan satu cerita yang agak sedih sedikit. Di mana bayangkan bila awak dah kumpul duit susah-susah kan untuk sesuatu tujuan, musnah begitu sahaja. Cuba bayangkan apa perasaan ketika itu. Tak terbayang, tak tergambar dalam fikiran saya. Benda ni jadi apabila hasrat seorang lelaki untuk menunaikan ibadah haji tidak kesampaian tau Patch. Apabila wang simpanannya berjumlah lebih kurang RM15,000 lesak dalam sekelip mata setelah dimakan anai-anai. Dan menerusi laporan yang dipetik daripada detik.com, lelaki terbabit namanya Samin bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah sekolah Indonesia telah pun mengumpul wang tersebut selama 3 tahun, Daniel. Lebih menyedihkan apabila mengetahui lelaki tersebut yang mana dia berniatlah mahu menggunakan wang tabungannya itu untuk menunaikan haji. Namun siapa sangka hasratnya itu tidak kesampaian. Orang kata sabarlah Kut Samin, mungkin belum masanya lagi. Ya, betul. Rezeki datang tepat pada waktunya kan. Jadi mungkin ini belum rezeki Samin. Dan bercerita kembali mengenai pengalaman tersebut, Samin mendakwa dia menyimpan wangnya di dalam 2 tabung yang berbeza. Dan kedua-dua tabung ni dia ada jumlah yang hampir sama. Faham? Banyak tu. Namun hanya 1 tabung yang terselamat sebenarnya. Selebihnya sudah dimakan anai-anai. Gitulah ceritanya. Tambah Samin lagi, dia berasa curiga bila dia melihat ada anai-anai dekat tabung dia. Kalau saya jadi dia, saya dah bertobatlah, tak nak buat macam tu lagi. Kan kita dah tahu dah apa yang akan jadi. Tapi itulah, siapa sangka duit yang disimpannya selama ini rosak macam tu je. Mungkin bagi orang yang suka simpan sendiri ni, dia kena selalu check lah duit dia. Kena buka, kok ada anai-anai. Lepas ni simpan kat bank je lah. Simpan kat bank je terus. Simpan kat bank je. Tapi tak apalah, benda buat macam mana, benda dah jadi kan. Kita harap Samin bersabar dan insyaAllah suatu hari nanti awak akan dapat sampai ke Tanah Suci nanti. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Kita doakan dekat OBTV. Itu sahaja OBTV untuk kali ini. Kepada anda yang nak baca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke www.ohbulan.com. Dan banyak lagi konten video menarik untuk mereka-mereka semua ni tonton. Jangan lupa subscribe YouTube Oh Bulan Official dan juga follow akaun TikTok kami Oh Bulan Official. Saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi dan saya Patch Mono. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye guys. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.